Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Nakidin bin Talib. Pada topik pembincangan CTU 151 kali ini, saya akan membincangkan tentang hubungan Palestin dengan Khalifah Rashidin. Pertama sekali, mari kita mengetahui sejarah Palestin dari segi Islam. Bumi Palestin mengandungi sejarah ketamadunan Islam sejak daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi terakhir kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Palestin juga adalah bumi para anbiya iaitu para nabi-nabi yang telah diutuskan untuk menyampaikan mesej Islam. Ia adalah tanah suci di mana ramai para nabi dan rasul telah dilahirkan serta diwafatkan di sana, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Sulaiman, Musa dan Nabi Isa. Sebagai contoh, semasa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mentadbir negara Islam di Palestin, berdasarkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, keturunan mereka telah menyimpan daripada jalan kebenaran serta membantah hukum Allah. Maka mereka telah dihukum oleh Allah, termasuk dihalau daripada bumi Palestin. Ini semua diceritakan dalam Al-Quran. Oleh itu, seperti yang kita tahu, baru-baru ini kecoh satu isu kezaliman tentera Israel terhadap rakyat Palestin. Perkara ini bukanlah perkara baru untuk umat Islam kerana benda ini sudah berulang kali berlaku daripada zaman dahulu lagi. Oleh itu, mengapakah Baitul Maqdis ini penting bagi umat Islam? Pertama sekali, mengapakah Baitul Maqdis ini penting kepada umat Islam adalah tempat berlakunya Isra' dan Mi'raj. Selain itu, ia juga merupakan tempat ibadat umat Islam yang ketiga selepas Mekah dan Madinah. Selain itu, Baitul Maqdis juga lokasi terletaknya Masjidil Aqsa. Seterusnya, apakah hubungan atau kepentingan Baitul Maqdis semasa zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin? Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan Khalifah Rashidin? Khalifah Rashidin adalah gelaran kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Khalifah Rashidin ini memerintah negara Islam selama 29 tahun, iaitu bermula daripada 11 Hijrah hingga 41 Hijrah. Ketika zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar, selepas beliau berjaya mengurangkan golongan Riddah, beliau menghantar panglima-panglima perang Islam ke utara untuk memerangi Byzantin, iaitu merupakan kawasan jajahan Palestin. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyegerakan penghantaran tentera bagi membuka bumi Syam. Keprihatinan beliau kepada Masjidil Aqsa dibuktikan dalam pesanan beliau kepada Khalid bin Ibnu Al-Walid pada tahun 13 Hijrah atau bersamaan dengan 634 Masihi. Beliau berkata bahawa segerakanlah saudaramu di bumi Syam, demi Allah, sebuah kampung di bumi Al-Quds yang Allah telah buka kepada kita lebih berharga bagiku daripada sebuah rostak kampung besar di Iraq. Oleh itu, Khalid Al-Walid berjaya menempuh kejayaan dalam beberapa ekspedisi ke Syria. Di sini kita dapat lihat bahawa dengan ucapan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kita dapat tahu bahawa betapa berbahagianya atau betapa sucinya Baitul Maqdis itu dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah berjaya menawan semula Baitul Maqdis. Oleh itu, saya akan menunjukkan kronologi atau perjalanan Saidina Khalifah Umar bin Al-Khattab ini, bagaimana beliau dapat menawan Baitul Maqdis ini. Pertama sekali, pada Oktober 636 Masihi, baginda memerintahkan Abu Ubaidah agar tentera Ar-Rashidin menawan Baitul Maqdis. Abu Ubaidah bergerak menuju ke Baitul Maqdis daripada Jabiah dengan didahului oleh Khalid bin Al-Walid bersama-sama pasukannya. Tentera Muslim telah mengepung kota Baitul Maqdis itu dan pihak Muslim memutuskan untuk mengenakan pengepungan sehingga orang Byzantin kekurangan bekalan agar kota itu menyerah kalah tanpa tumpahan darah dan tidak melakukan serangan terhadap Baitul Maqdis. Dan ajaibnya, pengepungan ini tidak melibatkan pertumpahan darah sekalipun.
Selepas itu, pada April 637 Masihi, Khalifah Umar tiba di Palestin. Perjanjian Umar dimeterai sebaik sahaja Khalifah Umar tiba di Baitul Muqaddis. Pada lewat April 637, Baitul Muqaddis diserahkan kepada Khalifah Umar secara rasmi. Penyerahan Baitul Muqaddis itu kepada Saidina Umar, perjanjian Umar dimeterai. Perjanjian ini menyerahkan kuota Baitul Muqaddis kepada Khalifah dan menjamin hak-hak awam serta kebebasan orang Kristian untuk mengamal agama mereka sebagai balasan pembayaran jizyah. Ia ditandatangani Khalifah Umar bagi pihak Muslim dan disaksikan oleh Khalid Amir Abdul Rahman bin Auf dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh itu, apakah kesan penaklukan Baitul Maqdis oleh Saidina Umar bin Al-Khattab? Ketika Umar menakluki Baitul Maqdis dan dia mengetahui dengan tepat di manakah tempat Sakhrah, Umar memerintahkan agar tempat tersebut dibersihkan. Setelah itu, beliau bermusyawarah dengan Ka'ab mengenai tempat di manakah tempat untuk Masjid Al-Aqsa itu akan dibangun. Maka Ka'ab memerintahkan agar masjid dibangunkan di belakang Sakhrah. Umar segera menepuk dadanya dan berkata, "Wahai anak ummi Ka'ab, engkau ingin menyerupai kaum Yahudi." Maka Umar tidak bersetuju dan memerintahkan agar masjid itu dibangunkan di depan Baitul Maqdis. Dan beliau akan solat di tempat solatnya Rasulullah SAW. Maka Umar segera maju menghadap kiblat dan mengerjakan solat. Setelah itu, dia bangkit dan membentangkan selendangnya, kemudian mulai menyapu dengannya. Akhirnya orang-orang turut menyapu mengikutinya. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah mengambil iktibar daripada kisah penaklukan Baitul Maqdis oleh Khalifah Ar-Rasyidin. Sebab pelbagai dugaan dan cabaran yang dilalui oleh mereka dalam memastikan penaklukan Palestin itu berjaya. Selain itu, ia dapat membuka mata dan hati umat Islam akan kemuliaan Baitul Maqdis dan mengapa ia haruslah dijaga dan dikuasai oleh umat Islam. Oleh itu, umat Islam di seluruh dunia haruslah bersatu dalam mempertahankan Palestin ini kerana sebagai ia merupakan tempat suci umat Islam walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Hal ini kerana kita haruslah mempercayai bahawa umat Islam akan memenangi semula kawasan Baitul Maqdis suatu hari nanti. Dengan itu, tamatlah perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.